Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muka surat 330 338 Oh 328 ini 330 Oh Weh Acara? Ha? Pasal saya tanda 1 bulan 2 belakang muka surat 328 semua 328 Oh saya tanda 330 macam mana tanda situ 328 mah tu jika membawa korban tu tersilap muka yang terselak tu tulis tarikh di situ. Baiklah insya-Allah. Baik, dia kata jika membawa korban. Setuju kan? Ya. Maka qiran lebih utama. Jadi maknanya kita ni siapa nak bawa korban dah sekarang? Semua pergi naik bas. Kan mana naik unta kan? Jadi maknanya sekarang ni mustahil lah bawa haiwan korban. Jika membawa korban maka qiran lebih utama, dan jika tidak membawa korban maka tamattu' lebih utama. Jadi yang sabit tak ada orang buat qiran kan? Tak tahu, mungkin orang dekat-dekat tu kot. Tak tahu. Siapa nak bawa pergi, semua naik bas. Mana ada orang naik unta kan? Ada unta pergi. Kan? Tambah sekarang pula naik apa? LRT apa? Kan? Kereta api elektrik tu. Maka tamattu' lebih utama. Jadi sekarang ni afdalnya semua orang buat tamattu' lah kan. Tapi ada lagi orang nak buat ifrad. Orang Malaysia ada buat ifrad. Tengok kan, letih dia kan. Letih. Padahal kalau ikut Nabi buat qiran. Nabi bukan buat ifrad. Akan tetapi Al-Marwazi menukil dari Imam Ahmad, jika seseorang membawa haiwan korban maka lebih utama baginya mengerjakan qiran. Adapun bila tidak membawa haiwan korban maka yang lebih utama adalah tamattu'. Kalau ikut qiran pun tamattu' juga, tamattu' qiran. Kan? Di antara murid-murid Imam Ahmad ada yang menempatkan pernyataan ini sebagai riwayat kedua, dan sebahagian lagi menganggap sebagai satu riwayat saja, iaitu jika membawa korban maka qiran lebih utama, dan jika tidak membawa korban maka tamattu' lebih utama. Cara inilah yang ditempuh Syekh kami ni Ustaz Ibn Taimiyah lah. Kan? Ibn Taimiyah rahimahullah. Zaman ni masih boleh dia. Ya sama dia mana dah. Dan sesuai kaedah-kaedah dasar mazhab Imam Ahmad, Nabi SAW juga tidak mengidam-idamkan mengerjakan tamattu' di saat membawa haiwan korban. Bahkan beliau SAW berharap menjadikan manasik tersebut khusus untuk umrah, dan sebelumnya tidak membawa haiwan korban. Maksudnya jadi nak buat umrah dulu lah, lepas tu tahallul. Kan? Tamattu' lah. Tamattu', lepas tu baru 8 Zulhijjah baru tarwiyah. Baru ihlal untuk haji. Baik, apakah tamattu' dengan tidak membawa haiwan korban lebih utama daripada qiran sambil membawa haiwan korban? Soalan dia. Persoalan selanjutnya dikatakan, manakah di antara dua perkara itu yang lebih utama? Apakah membawa haiwan korban lalu qiran, ataukah sengaja tidak membawa korban lalu tamattu', sebagaimana yang yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab dalam masalah ini terdapat dua hal saling kontradiktif lah. Pertama, beliau SAW mengerjakan qiran dan membawa korban, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memilih untuk nabinya kecuali perkara yang paling utama.
Terutama telah datang padanya wahyu mengenai hal itu dari Rabbnya Subhanahu wa taala. Dan sebab baik petunjuk adalah petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mananya ni hak kata Allah pilih untuk Nabi qiran. Sebab Nabi buat qiran kan. Baik, kedua sabda Nabi sallam, seandainya aku menghadapi urusanku yang telah aku belakangi. Nabi kata kalaulah boleh aku patah balik. Kalaulah aku boleh patah balik, maknanya tukar. Nescaya aku tidak membawa haiwan korban dan aku akan menjadikannya sebagai umrah. Sebab itu yang paling senang di antara dua perkara. Sebab Nabi SAW kalau diberi dua pilihan, Nabi akan pilih yang termudah lah. Nabi akan pilih yang termudah. Gitu. Tapi orang tu pilih yang payah. Dia pilih yang payah. Dia kata banyak fadilat. Banyak fadilat dia. Tanya dia apa fadilat dia pun tak tahu. Pernyataan ini berkonsekuensi sekiranya waktu di mana beliau SAW menyampaikan sabdanya adalah waktu ihramnya. Gitu. Jadi Nabi kata Nabi dah ihram dah. Dah sampai dah tempat tu kan. Tempat miqat tu. Nescaya beliau SAW akan ihram untuk umrah dan tidak membawa haiwan korban. Kalau Nabi tak ihram lagi lah. Kerana apa yang di belakangnya adalah perkara yang telah dilakukannya. Gitu. Hal itu telah berlalu dan sekarang berada di belakangnya. Dah selesai dah. Adapun yang dihadapinya adalah perkara yang belum dilakukannya, bahkan dia berada di depannya. Maka beliau SAW menjelaskan sekiranya menghadapi apa yang telah di belakangnya, iaitu ihram untuk umrah tanpa membawa haiwan korban, nescaya akan dilakukannya. Sudah diketahui beliau SAW tidak akan memilih dan tidak berpindah dari yang lebih utama kepada yang lebih rendah darinya. Bahkan beliau SAW sentiasa memilih yang paling utama. Hal ini menunjukkan bahawa keputusan akhir beliau SAW adalah mengunggulkan tamattu'. Maknanya Nabi suka tamattu' yang kita dah buat lah, kan? Tapi Nabi dah buat dah, tak patah balik dah. Tapi macam tu kita kena dam kan. Dam tu lah tu, mana di sana lah. Di apa nama? Kita beli di sana lah, di Mekah tu sembelihkan korban. Kalau tak ada, kita puasa 10 hari. 3 hari mana? 7 hari di sana, 3 hari di bila kita balik rumah kita lah. Gitu. 7 hari tu balik. 3 hari sana, 7 hari di rumah kita. Kan macam mana? Lupa dah. 3 hari di sana. 3 hari sana, 7 hari di sini lah, di tempat kita. Kalau tak ada dam lah. Apa dia? Kena straight punya tu. Apa tu? Ataupun kena boleh selang-selang puasa kita. Tak kisah tak straight ke apa, selang tak ada masalah apa. Itu hari. Bukan mesti mutatabi' mana. Tak ada dalil suruh kita puasa betul-betul kecuali puasa kafarah bulan Ramadan, kafarah junub bulan Ramadan, jima' bulan Ramadan jangan. Tu memang kena betul-betul lah. Sampai hari ke-59 kan, sampai hari yang tu dekat 3 hari lagi dia tinggal, dia kena ulang balik lah. Gitu. Ini tak lah, ini tak. Bagi cukup 7 ya. 10. Sama ada selang ataupun straight lah. Baik, jadi maknanya Nabi suka yang tamattu' lah. Tamattu'. Itu yang terbaik lah. Ya. Sebab putusan terakhir. Putusan dia yang terakhir. Bagi mereka yang mengunggulkan qiran dengan membawa haiwan korban, mungkin berkata, ini andaian orang yang mana yang mengatakan yang lebih utamanya adalah qiran, ni andaian apa? Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu bukan kerana apa yang dilakukannya lebih rendah keutamaannya, bahkan kerana para sahabat merasa berat keluar dari ihram di saat beliau sendiri masih tetap dalam keadaan ihram. Jadi kerana bila Nabi tengok sahabat-sahabat macam tu, maka Nabi kata macam tu. Ini maksudnya orang yang mengunggulkan qiran lebih utama tadi. Itu mengatakan qiran lebih utama. Dia berkata Nabi cakap macam tu pasal Nabi tengok sahabat-sahabat ni tak mau ikut apa Nabi kata kan. Nabi kata macam tu lah. Bila Nabi kata itu, barulah pekat nak bertahlul tadi. Gitu. Nak ihram bukan tahlul, ihram umrah, ihram tamattu' kan, umrah. Baik. Di sini Nabi SAW inginkan agar para sahabat mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka dengan lapang dada, pasrah dan cinta. Bisa saja beliau SAW berpindah dari yang lebih utama
kepada yang lebih rendah demi kesatuan dan menyatukan hati. Ini andaian apa? Andaian apa? Sebagaimana beliau SAW bersabda kepada Aisyah, kalau bukan kerana kaummu masih dekat dengan masa jahiliah, akan kuruntuhkan Kaabah ni. Aku pugar Kaabah ni dan menjadikan untuknya 2 pintu. Ini adalah sikap meninggalkan lebih utama demi kesatuan dan penyatuan hati. Ini dia punya pendalilan lah, hujah dia lah, yang mengatakan khiran lebih utama tu. Artinya itulah yang lebih utama dan pada kondisi tersebut. Tengok keadaan dia berkata. Demikian juga sikap beliau SAW memilih tamattu' tanpa membawa haiwan korban. Ini andaian apa lah. Pandangan ini telah menyatukan antara apa yang dikerjakannya dan apa yang diharapkan serta diidamkannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengumpulkan untuknya 2 perkara. Salah satunya didapatkan melalui pelaksanaannya, dan satu lagi didapatkan dengan dambaan dan harapannya. Dapat 2 pahala, dapat 2 keutamaan. Maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya pahala apa yang dikerjakannya dan pahala apa yang diniatkannya serta didambakannya demi kesatuan. Gitu. Dia pun masa dia punya andaian ni lah. Kata Nabi macam dapat 2 pahala lah kan. Hak ni Nabi buat, hak ni Nabi niat. Dua dapat. Dia berkata, bagaimana mungkin manasik yang dipisahkan tahallul serta tidak membawa korban menjadi lebih utama daripada manasik yang tidak dipisahkan tahallul dan dibawa padanya 100 ekor unta. Kita. Bagaimana mungkin suatu manasik menjadi lebih utama bagi beliau SAW dibandingkan manasik yang dipilihkan Allah Azza wa Jalla untuknya dan disebutkan dalam wahyu yang datang kepadanya daripada Rabb-Nya. Ini orang yang mengatakan qiran lebih utama. Itu hujah dia. Baik. Kataan penulis yang Ibn Qayyim, tamattu' lebih utama daripada haji ifrad, lalu dikerjakan umrah sesudahnya. Kalau dikatakan manakah yang lebih utama, mengerjakan haji ifrad lalu kerjakan umrah sesudahnya, atau mengerjakan tamattu' lalu tahallul dan kemudian ihram untuk haji sesudahnya, mana yang lebih utama? Dijawab, Maha suci Allah, subhanallah. Bagaimana kita mengira ada manasik yang lebih utama daripada manasik yang dipilihkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia paling utama dan pemimpin umat? Kan, jadi mana pelik? Dia pelik lah. Kan? Mana yang lebih utama daripada apa yang Nabi buat tu? Nabi buat qiran, ifrad Nabi tak buat. Adakah ifrad lebih utama daripada qiran? Subhanallah, dia kata. Pelik eh? Hak ni pun tak boleh nak fikir. Macam gitulah. Dia kata gitu. Baik. Bagaimana juga kita bisa mengatakan terhadap manasik yang tidak dikerjakan Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara sahabat yang haji bersamanya hak dia buat ifrad ni. Dan bahkan sahabat-sahabat beliau SAW lainnya tak nak buat macam tu pun. Bagaimana dia kata boleh utamanya ifrad tu? Bahawa ia lebih utama daripada apa yang dikerjakan beliau SAW dan diperintahkannya. Bagaimana mungkin ada haji di permukaan bumi yang lebih utama daripada haji yang dikerjakan oleh Nabi SAW, diperintahkan kepada manusia yang paling utama, dipilihkannya untuk para sahabatnya, diperintahkan agar mereka memutuskan semua manasik demi manasik ini, tinggalkan cara-cara ibadat haji lain, ikut ibadat haji ini dan umrah ini. Dan beliau SAW sendiri mendambakannya, iaitu haji tamattu' yang kita dah buat hari ni. Nampak tak mujizat Nabi SAW tu kan? Nabi dia nak pahala banyak untuk umat dia. Nabi nampak mujizat, benda yang ditunjukkan kepada dia, benda-benda yang akan berlaku, akan datang ni kan. Maknanya manusia ni semakin lama keadaan kehidupan dia pun semakin berubah kan. Jadi mana sekarang kita tak naik lagi unta, kuda tak naik dah. Naik silap kena tangkap pula, rotek tak ada kan. Keluar kampung boleh lah, kampung Sungai Buloh dalam tu boleh lah. Keluar atas jalan raya tak pergi patih tu dia cukup kita. Patih tu baju putih lah begitu. Sungguh tak ada haji apapun yang lebih sempurna daripada haji tersebut. Demikianlah. Dan jika benar daripada beliau SAW perintah bagi yang membawa korban agar qiran dan bagi yang tidak membawa korban agar tamattu', dalam membolehkan yang menyelisihinya masih perlu disangsikan.
Janganlah engkau merasa terkejut hanya kerana sedikit yang berpendapat seperti itu. Kan? Pendapat sudah seperti yang kata orang yang kata qiran itu lebih utama daripada tamattu' lah maksud dia. Begitu. Sebab di antara mereka terdapat samudera yang tidak pernah mengering, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan sekelompok pendukung mazhab Zahiriyah. Zahiriyah ni yang berpegang pada zahir nas lah. Begitu. Hanya sunnah yang menjadi pemutus di antara manusia. Wallahul musta'an. Sudah kesimpulannya macam itulah. Apa yang Nabi teringin nak buat kan? Itu mana Nabi isyarat di situ bahawa Nabi suka yang tu. Nabi suka itu daripada apa yang Nabi sedang buat. Mana pilih apa yang paling Nabi suka. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Faslun, fasal. Dalih, hujah. Dalih mereka yang mengatakan bahawa Nabi SAW mengerjakan qiran lalu tawaf untuk keduanya, untuk haji pun tawaf, untuk umrah pun tawaf 2 kali serta sa'i 2 kali. Sa'i untuk haji, sa'i untuk umrah. Dalih depa, hujah depa. Tapi semuanya kesimpulannya hujah tu dhaif lah. Kesimpulannya kan. Kita bacalah. Mereka yang mengatakan Nabi SAW menggabung haji dan umrah, yakni qiran, lalu melakukan 2 tawaf dan 2 sa'i untuk keduanya, seperti dikatakan sejumlah ulama Kufah. Ada ulama Kufah yang di Iraq sana lah, Basrah ni. Basrah dan Kufah ni tak sehaluan. Ulama Basrah selalu nak khilaf dengan ulama Kufah. Kalau dalam kita ngaji grammar kan, ngaji grammar Arab ni, nahwu ni, ulama Kufah kata macam ni, ulama Basrah kata macam ni. Dia pun tak pernah nak bersatu. Dalam bab grammar memang duk berkelahi puak ni, Basrah dan Kufah. Gitu. Sebab grammar Arab kan. Pasal baris ya. Pasal baris ya. Gitu. Mana lagi pakar. Maknanya masing-masing ada kelebihan lah. Gitu. Basrah dan Kufah. Kadang-kadang terjih belah Kufah, kadang-kadang terjih belah Basrah. Macam tu lah. Maka dalil mereka adalah riwayat Ad-Darqutni dari hadis Mujahid dari Ibnu Umar bahawa beliau mengumpulkan antara haji dan umrah sekaligus. Beliau berkata, jalan keduanya adalah satu. Kemudian dikatakan beliau tawaf untuk keduanya 2 kali dan sa'i untuk keduanya 2 kali. Dan beliau berkata demikian, aku melihat Rasulullah SAW mengerjakan seperti yang aku kerjakan. Semua riwayatnya dhaif. Diriwayatkan juga daripada Ali bin Abi Talib bahawa beliau mengumpulkan antara keduanya. Jadi haji umrah tadi kan. Lalu tawaf untuk keduanya 2 kali. Tawaf umrah sekali, tawaf sa'i sekali. Tawaf umrah sekali, tawaf haji sekali, dan begitu juga sa'i umrah sekali, sa'i haji sekali. Jadi 2 kali. Riwayat yang dhaif juga. Dan beliau berkata demikian, aku melihat Rasulullah mengerjakan seperti yang aku kerjakan. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan qiran. Haji qiran kan? Haji qiran ni maknanya itulah, orang yang pergi haji bawa sekali haiwan korban dia. Gitu. Beliau SAW pun tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali. Ini juga dhaif. Dinukil daripada Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW tawaf untuk haji dan umrahnya 2 kali dan sa'i 2 kali. Dia sa'i untuk haji sekali, sa'i untuk umrah sekali, 2 kali. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Ali dan Ibnu Mas'ud. Kemudian daripada Imrah bin Husain disebutkan sesungguhnya Nabi SAW tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali. Dia kata sini bahawa dia buat kesimpulan di sini lah. Alangkah bagusnya dalil ini sekiranya hadis-hadis tersebut sahih. Kalau sahih, namun sayangnya tak satu huruf pun di antaranya yang sahih. Hadis Ibnu Umar, di dalamnya terdapat Al-Hasan bin Umarah. Ad-Darqutni berkata, tidak ada yang meriwayatkannya daripada Al-Hakam selain Al-Hasan bin Umarah. Beliau adalah perawi yang ditinggalkan hadisnya, matrukul hadis. Jadi maknanya orang yang matrukul hadis ni sama ada dia ni pemalsu ataupun dituduh sebagai pemalsu, kan? Sama dia tu wadha' ataupun muttahamil wad'i, dituduh sebagai pemalsu hadis. Itu maknanya matrukul hadis, orang tak ambil hadis dia. Hadis Ali radhiyallahu anhu yang pertama dinukil oleh Hafs bin Abi Daud yang lahir pada tahun 90 Hijrah
mati tahun 180 Hijrah. Dia ni juga dituduh sebagai pemalsu lah. Ahmad dan Muslim berkata Hafs ditinggalkan hadisnya, yakni matrukul hadis, dituduh sebagai pemalsu hadis. Sementara Ibnu Abi Khirashi berkata dia pendusta, memalsukan hadis. Nah, ni jarah ni, ini panggil jarah. Jarah. Di samping itu dalamnya terdapat pula Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Layla, seorang perawi dhaif, perawi lemah. Hadis beliau yang kedua diriwayatkan Isa bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali. Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari kakeknya. Ad-Daraqutni berkata Isa bin Abdullah juga dinamakan Mubarak, dia juga matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Gitu. Tengok dia bincang bab hadis ni kan, bab hadis. Betul. Mengenai hadis Alqamah bin Abdullah, ia dinukil Abu Burdah Amr bin Yazid dari Hamad bin Salamah, dari Ibrahim, dari Alqamah. Ad-Daraqutni berkata Abu Burdah lemah. Tengok macam mana kan ulama tadi kaji biodata perawi itu, dia dapati perawi macam ni, dia beritahu ni jarah. Sedang para perawi sesudahnya adalah sanad hadis itu adalah, dalam sanad hadis adalah perawi-perawi lemah. Dalam sanad terdapat juga Abdul Aziz bin Aban. Yahya berkata, ya bin Ma'in, dia pendusta dan buruk. Ar-Razi dan An-Nasai berkata hadisnya ditinggalkan, dan matrukul hadis. Sedangkan hadis Imran bin Husain, maka ia termasuk hadis yang telah keliru. Padanya Muhammad bin Yahya Al-Azdi tersilap. Dia menceritakan berdasarkan hafalannya dan mengalami kesalahan. Namun dia sempat menceritakan hadis itu berulang kali menurut versi yang benar. Sebelum tu dia sebut riwayat yang benar lah. Lepas tu dia keliru. Riwayat dia salah. Sebagian sumber mengatakan dia telah meralat penyebutan tawaf dan sa'i dalam hadisnya. Dia tak tersilap, tambah dia sebut tawaf sa'i itu sampai kan tawaf 2 kali, sa'i 2 kali. Gitu. Tersilap. Bagaimana boleh diketahui kesilapan ni? Berdasarkan riwayat lain lah. Berdasarkan riwayat lain semua yang mari, kan? Tengok riwayat lain semua bercanggah dengan riwayat dia. Gitu. Orang yang lebih siqah tu riwayat lebih lain daripada apa yang dia riwayatkan. Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan daripada hadis Ad-Darawardi dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa menggabung antara haji dan umrahnya, maka mencukupi atas keduanya satu tawaf. Ini sah ya? Kan? Qiran maknanya umrah dan haji satu tawaf. Masa tawaf qudum tu dia kira dia. Kan? Tawaf qudum tu. Tapi dia tak ada tahlul lah. Tak ada tahlul lah. Kan? Itu ya. Sampai maknanya habis tadi. Dikira sekali umrah dengan haji satu tawaf dan satu sa'i. Gitu. Maknanya lepas segala-galanya lah baru dia tahlul. Habis lah. Tapi dia tahlul awal. Tahlul lah. Lepas tu dia pergi tawaf ifadah. Sa'i untuk haji dan umrah. Gitu. Baik. Dia kata, tahu tadi? Lafaz riwayat Imam Tirmizi, barang siapa ihram untuk haji dan umrah mencukupinya satu tawaf dan satu sa'i untuk keduanya, hingga ia tahlul dari keduanya sekaligus. Gitu. Dalam As-Sahihain daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada. Kami ihlal untuk umrah. Lalu beliau bersabda, barang siapa bersamanya ada haiwan korban, ia ihlal untuk haji dan umrah. Kemudian ia tidak tahlul hingga tahlul dari keduanya sekaligus, maka orang-orang yang ihlal untuk umrah tawaf lalu tahlul. Maknanya tamattu' lah, tamattu'. Kan? Tamattu' dapat tawaf, sa'i semua tahlul lah.
Tawaf ni maksud dia tawaf dan sa'i lah. Tawaf tu, lepas tu sa'i juga dipanggil sebagai tawaf. Kadang-kadang panggil sa'i tu tawaf. Gitu. Selepas tawaf dan sa'i. Maka orang-orang yang ihlal untuk umrah, tawaf lalu tahallul, kemudian mereka mengerjakan tawaf yang lain sesudah kembali daripada Mina, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Jadi orang buat tamattu' kena buat tawaf ifadah ya. Itu kan semua. Dulu dia buat tawaf umrah, lepas tu dia tawaf haji pula. Adapun mereka yang mengumpulkan antara haji dan umrah, sesungguhnya mereka hanya mengerjakan satu tawaf. Gitu. Qiran. Dinukil pula melalui jalur sahih bahawa Rasulullah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya tawafmu di Kaabah serta antara Safa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu. Maknanya dia qiran ni, buat qiran. Gitu. Abdullah bin Malik bin Sulaiman meriwayatkan daripada Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW satu tawaf untuk buatlah Nabi SAW buat satu tawaf untuk haji dan umrah dia. Tawaf, dia tinggal perkataan Rasulullah tawaf tu. Dia tertinggal perkataan Rasulullah SAW tawaf. Dia tertinggal. Satu lagi yang terlupa sebut dari hadis Imran bin Husain tadi, dia silap tulis. Yang sebelum tu Imrah bin Husain kan, bukan surat sebelum tu, surat 331 tu dia kata Imrah bin Husain kan, Imran bin Husain, sahabat Nabi. Dia N tu dia huruf N dia jadi ish. Baik, Abdul Malik seorang perawi thiqah lagi masyhur. Hadisnya dikutip oleh Imam Muslim. Ni tok guru Muslim ni. Kan? Abdul Malik bin Sulaiman. Dan para penulis kitab-kitab sunan. Konon dia disebut Al-Mizan. Konon ni perkataan ni tak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tak ada perkataan konon ni. Wa kana yuqalu lahu Al-Mizan. Dia ni apa nama? Orang gelar dia ni sebagai penimbang. Orang gelar dia sebagai penimbang. Kenapa orang tak pernah cakap pada dia tentang kedhaifan dia, tak ada jarah pada dia. Orang tak ada jarah dia. Orang tak pernah cerita tentang kedhaifan dia. Okay? Cumanya satu hadis dia orang ingkar atas dia, itu hadis syuf'ah. Hadis syuf'ah ni dalam bab hukum fiqh lah. Hukum fiqh ni hadis syuf'ah ni macam perkongsian. Pemilikan harta. Macam rumah ni ada 6 bilik, 3 bilik saya punya, 3 bilik dia punya. Kan? Jadi maknanya saya nak jual bilik ni, 3 bilik ni, maka dia lebih utama lah untuk belinya. Orang tadi. Kan? Dia lebih utama untuk belinya. Dia panggil syuf'ah. Macam bukan perkongsian, tapi satu harta tanda dia hanya untuk iqar, tanah ke rumah ke. Dalam bab syuf'ah. Buka internet dah. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dia ada bab hukum fiqh, dia panggil syuf'ah. Bab syuf'ah. Buka nanti cerita bab tu. Bab fiqh. Nanti pun ialah cerita nanti tak tahu jilid ke berapa tu. Bab fiqh kan. Cuma dia pun ingkari dia pada hadis syuf'ah tu lah, hadis Jabir tu kan. Hal itu adalah cacat yang jelas sebagainya. Tentu ia tersilapnya. Pasal hadis syuf'ah. Jadi cerita syuf'ah ni cerita hukum fiqh lah. Ya kan? Pasal apa dikatakan syuf'ah? Kenapa? Asy-Syafi' yang dua orang sahabat tadi, ya kan? Dia menghimpunkan apa yang dia miliki dengan apa yang kawan dia miliki tadi jadi hak dia. Dengan dia ganti duit lah. Dia bayar duit, dia ambil barang tu jadi hak aku. Macam tanah sebelah-sebelah lah. Kan? Jadi maknanya kawan kita nak jual tanah, kita beli tanah dekat dia. Dan kita lebih berhak untuk beli tanah dia daripada orang lain. Kerana dia sebelah kita. Kalau kita nak beli lah, tak beli, lain lah. Gitu. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi SAW menggabung qiran antara haji dan umrah dan melaksanakan tawaf untuk keduanya dengan satu tawaf sekali ya. Gitu. Hanya saja di dalamnya terdapat Al-Hajjaj bin Arta'ah.
Kalau bahasa Arab Hajjaj bin Arta'ah, alif ra ta alif hamzah ta marbutah, Arta'ah. Ditulis ni kalau tulis macam ni orang boleh baca artha pun boleh, arta pun boleh kan. Tapi kalau ikut perkataan bahasa Arab Arta'ah, alif ra kan, ta alif, ada hamzah atas dia, lepas tu ta bulat, ta sanggul, Arta'ah. Gitu. Al-Hajjaj bin Arta'ah Arta'ah. Riwayatnya dinukil Sufyan, Syu'bah, Ibn Numair, Abdul Razak dan sejumlah ulama lainnya. Al-Thawri berkata, Sufyan ada dua, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Al-Thawri. Tak, ni bila sebut ulama besar ni dua Sufyanan. Apabila disebut Sufyanan, maka dia adalah dua orang Sufyan lah, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Al-Thawri. Ni dua-dua ulama besar. Baik. Tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui apa yang keluar daripada kepalanya daripada dirinya. Beliau dinilai cacat kerana melakukan tadlis, Hajjaj bin Arta'ah ni, iaitu menyamarkan riwayat. Akan tetapi cacat ini jarang yang selamat daripadanya. Cacat tentang tadlis ni kan, tadlis maknanya hadis apa nama yang ada hukum tadlis ni, ada dhaif lah. Ada perawi mudallis, dia sembunyi sesuatu, dia sembunyi perawi yang di atas dia. Kenapa? Kerana dia nak jaga, dia nak hadis tu jadi hadis yang sahih lah, ataupun dia nak jaga nama tok guru dia. Tok guru dia dhaif, tapi dia jaga nak letakkan tok guru dia di taraf yang sahih, maka dia pusing. Maksudnya seolah-olahnya tok guru dia yang kata benda tu, padahal tok guru dia tak kata pun, orang lain kata. Dia panggil, dia susuk lah, dia sembunyi perawi. Itu mudallis. Bahaya ni tadlis ni. Dia tidak menjelaskan hakikat lah, maksud itu. Baik. Imam Ahmad berkata, beliau yakni Al-Hajjaj bin Arta'ah termasuk hufaz, pakar hadis. Kita orang Melayu kita pakar hadis ni kan, dia kata pakar hadis. Macam mana kamu boleh hukum dia pakar hadis? Pakar hadis ni orang yang hadis dalam kepala otak dia, hak dia tak tahu tu lebih, yang hak dia tahu tu lebih banyak daripada apa yang dia tak tahu. Hufaz, beratus ribu hadis dalam kepala otak dia. Imam Ahmad 1 juta hadis, alfu hadis dalam kepala dia. Lepas tu bukan dekat hadis dia pula, sekali dengan perawi dia, sekali dengan tarikh lahir dia, tarikh mati dia, tok guru dia siapa, dia masuk contohnya dia masuk Kufah bila, dia masuk Syam bila, dia mati bila, tok guru dia mati tahun bila, semua dalam kepala otak dia, komputer kan. Tak tahulah, sebut sekarang boleh jawab. Kita nak kena buka dulu kan, sat. Dia tak ada sat dah terus gitu. Macam budak-budak, macam orang hafal Quran macam tu lah. Itulah ada hafalan dia bagi hadis, sebut tak mana dia boleh korek gitu. Dia hafiz, macam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Hafiz kan, gitu. Dalam hadis ni darjat dia bawah sikit lah, hadis ni darjat dia bawah sikit daripada Al-Hafiz. Tengok dia kata, sementara Ibnu Ma'in berkata tidak kuat. Dia tak kuat, Hajjaj bin Arta'ah tak kuat. Statusnya saduq dan dia biasa melakukan tadlis. Tadlis ni. Abu Hatim berkata, apabila dia mengatakan diceritakan kepada kami, berarti dia benar dan kita tidak ragu tentang kejujuran serta hafalannya. Ad-Daraqutni meriwayatkan daripada hadis Laits bin Abi Sulaim
Ia berkata, Ata, Tawus dan Mujahid menceritakan kepadaku daripada Jabir bin Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, sesungguhnya Nabi SAW dan para sahabatnya tidak tawaf, yang sa'i. Sebab tu dia guna perkataan tawaf ni untuk tawaf dan untuk sa'i. Ya, di sini tawaf yang sa'i antara Safa dan Marwah, kecuali satu tawaf untuk umrah dan haji mereka, hanya haji qiran. Laits bin Sulaim dijadikan hujah oleh para penulis kitab As-Sunan yang 4. Hadisnya dijadikan sebagai riwayat pendukung oleh Imam Muslim, riwayat penyokong, kan, syawahid. Ibnu Ma'in berkata, tidak mengapa dengannya, sementara Ad-Darqutni berkomentar, dia adalah pelopor sunnah. Hanya saja para ulama mengingkarinya kerana telah mengumpulkan antara Ata, Tawus dan Mujahid. Abdul Waris berkata dia termasuk wadah ilmu. Namun Imam Ahmad berkata hadisnya kontroversi. Tapi ulama banyak mengutip hadis darinya. Beliau dinilai lemah oleh An-Nasir. Ini contoh-contoh semua pasal perawi kan. Kita baca kita tak ingat pun, kan? Gitu. Dan Yahya salah satu riwayat darinya. Hadis orang seperti ini bisa masuk kategori hasan, kata Ibn Qayyim. Hasan ni maksud dia dalam kategori sahih lah, kan? Cumanya dia bawah daripada sahih, tapi masih boleh yang wajib diterima lah, kan? Meski tidak mencapai darjat sahih. Dalam As-Sahihain daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah dan mendapatinya sedang menangis. Beliau SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku mengalami haid. Saya baca hadis ni, saya teringat saya ngaji pondok dulu. Ustaz ni kan, dia punya nak bagi tahu bahawa Aisyah ni tak pernah haid. Isteri Nabi tak pernah haid. Dia keistimewaan lah, maksud dia begitulah. Macam tazkiyah lah gitu. Saya ingat sampai hari ni 20 tahun dah ngaji pondok dulu. Tahun 87, 88. Saya ingat dia contoh. Ya, kita pun gitu tak tahu kan. Mengaji hadis tu dia tengok. Allah. Kita pun tak nak jumpa dia lagi lepas tu. Dia jumpa tunjuk hadis ni. Mungkin dia lupa kot, dia dah cakap benda tu, kita ingat kan. Gitu. Hadis. Dia tak jumpa hadis, tak baca kitab hadis pun. Baca kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin dalam tu hadis maudhu' apa semua tadi kan. Cerita kisah. Cerita kisah-kisah Israiliyat. Kita seronok lah cerita-cerita ni kan. Gitu. Macam pondok. Gitu. Jadi aku pun budak pondok. Dia tulis kan. Budak pondok. Aku budak pondok ke? Gitu. Dan manusia telah tahallul sementara aku belum tahallul. Dia sedih ya. Orang tahallul tak tahallul. Okey. Dan belum tawaf di Kaabah. Gitu maknanya. Beliau bersabda, mandilah kemudian ihlal. Maka dia mengerjakan hal itu, kemudian melaksanakan semua manasik. Ketika telah suci daripada haid, dia tawaf di Kaabah serta di antara Safa dan Marwah, sa'i lah. Kemudian beliau bersabda, engkau telah tahallul daripada umrah dan hajimu sekaligus. Tahallul dah. Itu. Riwayat ini berindikasi pada 3 perkara. Pertama, beliau radhiyallahu anha, yakni Aisyah, mengerjakan qiran, buat qiran macam Nabi SAW. Kedua, orang qiran cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i untuk haji dan umrah. Ketiga, tidak wajib baginya mengganti umrah yang dia mengalami haid padanya, kemudian dimasukkan padanya haji, dan dia tidak membatalkan ihram umrah kerana haid. Bahkan dia hanya meninggalkan amalan-amalannya, tak boleh tawaf lah, dan mencukupkan pada amalan haji. Gitu. Aisyah tidak melakukan tawaf qudum. Sebab apa? Sebab tak sempat lah. Ketika pertama kali datang, bahkan beliau tidak tawaf melainkan sesudah kembali daripada Mina. Meski demikian, hal itu telah mencukupi baginya. Maka jika tawaf ifadah
tawaf saat kembali daripada Mina. Ni dah haji dah ni kan. Dah haji dah ni, selepas Arafah apa ni, nak habis dah. Hari tasyrik dah. Dan sa'inya sesudah mencukupi bagi yang qiran. Tentu lebih mencukupi baginya tawaf qudum dan tawaf ifadah serta satu sa'i bersama salah satunya. Cukuplah. Dia dah buat tawaf ifadah, ganti daripada tawaf qudum tu. Kan? Kalau dia dah buat tawaf qudum, tawaf ifadah tak payah buat. Gitu. Kalau haji qiran. Akan tetapi Aisyah terhalang mengerjakan tawaf awal. Oleh kerana itu dia menjadikannya ihramnya untuk haji. Maka wanita yang terhalang tawaf awal, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yakni memasukkan haji kepada umrah serta menempatkan diri sebagai pelaku haji qiran. Cukup baginya untuk kedua ibadah itu tawaf ifadah dan sa'i sesudahnya sekali-sekali. Begitu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata di antara perkara yang memperjelas bahawa beliau SAW tidak tawaf 2 kali dan tidak sa'i 2 kali adalah pertama, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, adapun mereka yang mengumpulkan haji dan umrah sesungguhnya mereka hanya mengerjakan satu tawaf. Ini kata Aisyah, muttafaqun alaih. Kedua, perkataan Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak tawaf, yang tidak sa'i di antara Safa dan Marwah, melainkan satu tawaf yang sa'i itulah, iaitu tawaf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Ketika tawaf qudum tadi kan, qudum tadi. Ketiga, sabda beliau SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha, mencukupimu tawafmu antara Safa dan Marwah untuk haji dan umrah. Jelas. Hadis riwayat Muslim, jelas. Mudah ya. Keempat, sabda beliau SAW kepada Aisyah dalam riwayat Abu Daud, tawafmu di Kaabah serta antara Safa dan Marwah mencukupi untukmu untuk haji dan umrahmu sekaligus. Kelima, sabda Rasulullah kepada Aisyah dalam Sahihain Bukhari Muslim, ketika dia tawaf di Kaabah serta di antara Safa dan Marwah, engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu sekaligus. Dia Umar punya banyak dalil kan? Dalil banyak tu. 5 dah. Para sahabat yang menukil sifat haji Rasulullah SAW semuanya menyatakan, ketika selesai tawaf di Kaabah serta di antara Safa dan Marwah, mereka diperintah tahallul, keluar daripada ihram. Kecuali mereka yang membawa haiwan korban. Mereka ini tidak tahallul kecuali pada hari raya korban. Tak sembelih korban tu. Tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka bahawa dia tawaf dan sa'i, lalu dia mengulangi lagi tawaf dan sa'i. Tak ada. Sahabat tak buat macam tu pun. Tak dinukil pun daripada apa. Padahal sudah maklum jika hal ini termasuk perkara sangat urgent untuk dinukil. Padahal sangat penting kan. Kena cerita, tak boleh tak cerita. Tapi sahabat tak buat pun. Tak ada siapa cerita pun. Dan ketika tak seorang pun menukilnya di antara sahabat, maka diketahui hal itu tidak pernah terjadi. Kan? Bahawa sahabat tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali. Tak pernah berlaku. Gitu. Jadi jelas. Landasan mereka yang mengatakan 2 kali tawaf dan 2 kali sa'i adalah athar dari para ulama Kufah daripada Ali, dan satu athar lagi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diperjelaskan tentang status dalil tadi dhaif kan. Ja'far bin Muhammad meriwayatkan daripada bapaknya daripada Ali radhiyallahu anhu bahawa orang haji qiran cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i. Tengok, bercanggah kan. Hari dia kata macam ni, dia kata macam tu. Riwayat bercanggah. Tentulah dia tak cakap, maknanya perawi lah. Gitu. Berbeza dengan riwayat yang dinukil para ulama Kufah. Apa yang dinukil ulama Iraq dari Ali radhiyallahu anhu sebahagiannya munqati', ini terputus sanad dia. Dan sebahagian lagi para perawinya majhul, tak dikenali atau mengalami cacat. Cacat ni maksudnya cacat bukan anggota badan lah. Cacat pada hafalan dia. Cacat pada hafalan dia kan, ataupun pada pendengaran dia. Dia silap dengar tapi sebut lain. Babit dia silap. Oleh kerana itu para ulama hadis mengkritiknya
Hingga Ibn Hazm berkata, semua yang dinukil mengenai hal itu daripada para sahabat, tak satu pun yang sahih. Mana tak sahih daripada sahabat lah, sahabat tak kata pun. Itu maksud dia. Dan tidak pula satu kalimah pun. Kemudian hal tersebut dinukil juga daripada Nabi melalui riwayat yang tidak diragukan lagi kepalsuannya. Memang palsu sungguh. Begitu. Tawus rahimahullah pernah bersumpah seraya berkata, tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah SAW tawaf untuk haji dan umrahnya melainkan satu tawaf. Ini haji qiran. Pernyataan senada dinukil juga daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir radhiyallahu anhum. Dan selain mereka adalah manusia-manusia paling mengetahui tentang haji Rasulullah SAW dan tidak mungkin menyelisihinya. Gitu. Bahkan asal-asal ini tegas menyatakan mereka tidak tawaf, tidak sa'i di antara Safa dan Marwah melainkan satu tawaf. Jelas. Masya Allah. Tapi kita cerita ni kan, ni kita tak buat pun qiran. Tak buat kan. Rasanya mustahil lah. Rasanya naik kapal terbang buat tak nak tekan. Nak masuk dalam kargo kot lembu. Kan tu cerita dah. Baik, manusia berselisih tentang yang qiran dan tamattu'. Selisih lagi. Apakah bagi mereka dua sa'i atau hanya satu sa'i? Menyikapi permasalahan ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan mazhab lainnya. Jadi ulama berselisih pendapat, berkhilaf masing-masing dengan dalil. Ada dalil yang sahih, ada dalil yang dhaif. Ada yang faham dalil macam ni, ada yang faham dalil macam tu. Jadi faham dalil itu berbeza. Tengok. Tiga pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali saja ada tiga pendapat. Pertama, tidak ada bagi setiap salah lakunya melainkan satu sa'i. Pandangan ini disebutkan secara tekstual oleh Imam Ahmad dalam riwayat anaknya Abdullah. Abdullah berkata, aku berkata kepada bapa aku. Ini mana? Bapa dia orang alim, anak dia pun orang alim juga. Al-hadis. Orang tamattu' berapa kali dia sa'i antara Safa dan Marwah? Ditanya ayah dia. Beliau menjawab, jika dia tawaf 2 kali maka itu lebih bagus. Tapi bila dia mengerjakan satu tawaf maka tidak mengapa baginya. Syekh kami berkata, Syekh kami ni Ibn Taimiyah, kata Ibn Qayyim lah. Pernyataan ini nukil pula daripada sejumlah ulama salaf. Sebagai ulama salaf kata macam tu. Macam kata Imam Ahmad, dia buat 2 lagi baik, buat 1 dah okey. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tamattu' harus yang mesti melakukan 2 kali sa'i, sedangkan orang qiran hanya 1 sa'i. Ini adalah pendapat kedua dalam mazhab Imam Ahmad, serta pendapat sebahagian ulama mazhab Malik dan Syafi'i rahimahullah. Betul juga dalam mazhab Syafi'i bukan ada satu pendapat je, ada banyak pendapat, kan? Sebab itu bila orang tu dia mengaku dia satu mazhab, tak sebenarnya dia terikat dengan mazhab tersebut, kan? Bukan dia mestinya terikat dengan mazhab tu. Imam Syafi'i tak kata macam ni kan. Tiba-tiba kita tak ikut Imam Syafi'i kata, bukan mana kita keluar pada mazhab Syafi'i. Tak. Itu maksud dia. Ketiga, masing-masing dari keduanya harus melakukan 2 kali sa'i. Ini 2 sa'i, ini sa'i khas untuk umrah, sa'i khas untuk haji. Seperti pendapat mazhab Abu Hanifah rahimahullah, dan juga dinukil sebagai salah satu pendapat mazhab Imam Ahmad juga rahimahullah, wallahu a'lam. Begitu. Jadi pendapat ni, pandangan ni boleh berubah-ubah mengikut dalil yang sampai dekat dia lah. Kan dulu dalil tak ada pada dia ikut pendapat lain, lepas tu bila dalil yang kedua mari, maknanya dia tukar pendapat dia tadi. Apa yang kami kemukakan di atas merupakan penjabaran dari pernyataan syekh kami. Maksudnya penjabaran ni macam penguatan lah, penguat sebagai penguat bagi apa yang syekh kami sebutkan, iaitu Ibn Taimiyah sebutkan, wallahu alam. Ibn Taimiyah dah sebut je ni, dia mari lagi dalil-dalil nak sokong apa yang disebut oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini Ibn Qayyim. Kemudian dalih mereka yang mengatakan Nabi SAW haji ifrad,
dan sesudahnya beliau ihram dari Tan'im. Ni lepas duk buat ni begitu. Mereka yang mengatakan Nabi SAW mengerjakan ifrad dan setelah itu umrah daripada Tan'im. Depa ni bukan yalah umrah daripada Tan'im kan. Depa lepas tu pergi Tan'im pula kan, umrah. Tidak diketahui dalih bagi mereka, tak tahu. Depa ambil punca mana tak tahu, dia kata. Kan? Kecuali apa yang disebutkan terdahulu, bahawa mereka mendengar beliau SAW menyendirikan haji. Dan kebiasaan orang yang menyendirikan haji melakukan umrah dari At-Tan'im. Mereka pun menarik kesimpulan keliru yang salah, bahawa beliau SAW mengerjakan demikian. Apa-apanya kesimpulan yang dibuat tu kesimpulan yang salah. Dan mereka kata kami tak buat umrah lagi, kami buat ifrad kan. Ni kami nak pergi Tan'im lah ni. Tapi dia bukan sekali, dia hantam 7 kali, 18 kali. Sebab 7 kali dia kata sama dengan satu haji. Buat 14 kali 2 haji lah. Untung bayar 10,000 tabung haji, boleh buat 5 haji sekaligus. Kan? Tan'im tu 7 kali 21 kali kan. Ada seorang tu dia kata sembang sama dia, sekawan dia mau apa dah cakap Kelantan orang ni, saya dengar lah, kita dengar pasal telinga lah, dengar kawal baru 10, kita kawal dah 14 lah. Seorang tu 18 dah. Orang lain lagi 2 lagi 3 lagi cukup 3 haji lah. Kan? 7 kali tu haji. 4 banyak kali pergi. satu hari saya tak tahu lah. Satu hari ni kita duduk tidur dalam bilik, depa duduk pergi Tan'im. Okay, dia kata apa lebay ni main kau tidur. Kan? Itu cerita dia. Duit lah. Kan? Duit. Kalau boleh nak tulis hadis tu dia kata dia kan. Siap terjemah dalam bahasa kita lagi. Habis tu. Kemudian fasal. Sikit kan. Nampak letih semua. Ngantuk lah. Buat macam mana? Tak apalah. Hantam sajalah. Baik. Dalih mereka yang mengatakan Nabi SAW talbiyah untuk umrah saja, lalu terus menerus seperti itu. Dalih daripada pula ni. Ya. Adapun mereka yang melakukan kekeliruan sehubungan ihlal talbiyah beliau SAW, mereka yang mengatakan beliau SAW talbiyah untuk umrah saja dan terus menerus seperti itu, dalihnya adalah yang mendengar Rasulullah SAW tamattu'. Sementara orang tamattu' menurutnya adalah yang ihlal untuk umrah saja secara tunggal dengan syarat-syaratnya. Dan Hafsah radhiyallahu anha telah berkata kepada beliau SAW, apa urusan manusia telah tahalul dan engkau tidak tahalul pada umrahmu? Tapi semua riwayat seperti ini tidak menunjukkan bahawa Nabi SAW mengucapkan labbaika bi umratin mufradah. Bukan murfadah tu, mufradah. F dulu, R kemudian. Ya. Dia silap ni. Silap. Kalau tak boleh dia mufradah dengan murfadah lain. Kan? Murfadah dengan mufradah. Mufrad satu. Gitu. Jadi mufrad bukan murfad. Tu. Sungguh pernyataan ini tidak benar diucapkan seorang pun, tidak pernah diucapkan seorang pun, maka ia adalah kekeliruan yang nyata. Hadis-hadis sahih dan banyak yang menyebutkan talbiyah beliau Islam membatalkan pendapat ini. Yang ini dia perikau ni lah. Nabi tak kata pun, sahabat-sahabat tak buat pun. Kan? Begitu. Kemudian faslun, dalih mereka yang mengatakan Nabi Islam talbiyah untuk haji saja dan terus-menerus seperti itu. Ini pula. Mereka yang mengatakan Nabi SAW talbiyah untuk haji saja dan terus-menerus demikian, dalihnya sama seperti dalih mereka yang mengatakan Nabi SAW mengerjakan ifrad dan talbiyah untuk haji saja. Permasalahan sudah dibahas dahulu, cerita dah sebelum ni. Dia kata kesimpulannya, tak seorang pun mengatakan bahawa Nabi mengucapkan talbiyah labbaika bihajjatin mufradah. Nabi tak pernah kata gitu pun. Kan? Bahkan mereka yang menukil lafaz talbiyah justru mengutip lafaz yang berbeza dengan lafaz di atas, labbaik Allahumma bi umratin wa hajjatin. Maknanya tak ada
Mufradah, dia tak campur dengan umrah. Dia sebut kalau umrah saja, tak sebut haji. Dalam talbiyah dia, labbaika bihajjatin, labbaika biumratin mufradah. Maknanya aku sahut seruamu ya Allah dengan umrah saja, tak sebut perkataan haji pun. Gitu. Padahal tak ada sebut pun. Terus-menerus ni bukan berterusan, maksudnya hak tu sajalah. Ini bahasa Indonesia dia lah, perkataan ni. Begitu. Begitu juga haji, dia sebut haji saja, dia tak sebut sekali dengan umrah. Gitu. Dalil mereka yang mengatakan Nabi SAW talbiyah untuk haji saja dan kemudian beliau masukkan padanya umrah. Di sini ke? Nampak letih sangat tu. Ya. Buku ni buat haji lah. Apa ini? Tapi buku ni dia ada tambahan lagi, dia apa? Bab lain. Dia tak sama jilid. Satu buku dia buat 2 jilid. Buku Arab satu jilid, dia 2 jilid lah. Ataupun sejilid setengah. Ini cerita, ini sambungan ni cerita pasal bagi nama baby bagi nama baby dengan apa, khatan. Sambungan dia kalau jilid ni dia buat sampai haji kan, habis tu haji dia masuk bab lain pula, kitab jilid lain pula. Begitu. Pasal akikah lepas ni, bab haji habis, last korban, last kali cerita pasal korban bab ni. Lepas tu masuk bab akikah lah. Bab akikah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.